Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi wa jahada jihadahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa ta'sir ya karim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Amirul Mu'minin fil hadis Abu Abdullah Muhammad Ismail al-Bukhari, babu al-mustabbani ma qala fa'ala al-awwal. Telah berkata Amirul Mukminin dalam hadis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, bab pada menyatakan dua orang yang saling memaki hamun, maka dosa apa yang mereka tuturkan adalah ke atas orang yang pertama memulakannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya pada malam ini insya-Allah untuk bersama kita menyambung semula perbincangan kitab yang telah disusun oleh Imam Al-Bukhari, iaitu kitab Al-Adabul Mufrad, dan kita sampai pada jilid yang kedua dalam terjemahan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sesungguhnya masih lagi dalam perkara berkenaan dengan bab ma dzukira fil makri wal khadi'ah. Bab dalam pada menyatakan apa yang disebut tentang makar dan tipu daya. Dia punya tema dia punya tajuk utama dia, itulah dia, yaitu bab berkenaan tentang makar dan tipu daya. Dan disebut di situ satu syiar bagi orang muslim, bagi orang mukmin, ialah al-mu'min ghirrun harim wal fajir khabbun la'imun. Orang mukmin tadi sifatnya ghirrun harimun, mulia dan sangat mulia, mulia dan termulia, macam itulah kalau terletak. Wal fajir, orang yang fajir tadi khabbun la'imun. Fajir tadi sifatnya derhaka, buat maksiat, menipu daya dan keadaan hina. Jadi di sini kita lihat Imam Bukhari dah bincang kepada kita, dia beri di sana bab 198 tadi, bab sibab. Kemudian dia bincang kepada kita yang kita habis minggu lepas, bab berkenaan saqyil ma', bab berkenaan saqyil ma', ataupun bab pada menyatakan memberi minum. Dan kita dah bincang minggu lepas kenapa Imam Bukhari dia letakkan tajuk beri minum ataupun bersedekah dengan air ini dalam bab berkenaan dengan mengumpat ataupun mencerca. Dia masukkan satu tajuk berkenaan beri minum air. Kerana apa tuan-tuan? Mungkin boleh saya tambah sedikit. Kerana bila kita menelaah berkenaan dengan cercaan ni, yang sebenarnya cercaan ni banyak sangat dia punya ranking. Cercaan ni kan kadang-kadang kalau kita tasbir, kita tazkirkan seseorang tadi, dia tu tak kebano tu dah. Itu pun dah cercaan dah. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat ada je masanya, kadang-kadang kita membesarkan seseorang tadi, dia tu memang boleh, padahal kita mengatakan dia tu tak boleh. Itu pun cercaan dia. Jadi kerana itu kalau kita lihat bagaimana Imam Bukhari dia mencadangkan kepada kita untuk menyelamatkan kita daripada kesalahan tersebut, ataupun nanti di akhirat boleh kita nak membayar kesalahan-kesalahan yang kita buat semasa kat dunia ni, kita banyakkan sedekah. Kalau payah sangat sedekah dengan air sekalipun. Dan kita dah bincang minggu lepas bahawa seluruh tubuh kita ini perlukan sedekah. Situna wa salasuna mi'ati sulama. Pada anak Adam tadi terdapat 360 sendi tulang. Dan setiap hari sendi-sendi tulang tadi kita kena pastikan
kita telah menunaikan sedekah untuk setiap sendi-sendi itu. Sedekah itu apa dia? Sedekah itu ialah tanda kita beri sesuatu, tanda kita mensyukuri di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ini kita masuk bab berkenaan babul mustabbani ma qala fa'al al-awwal. Bab pada menyatakan dua orang yang saling memaki hamun, maka dosanya ialah apa yang mereka tuturkan ke atas orang yang pertama memulakannya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat muka surat 100 dan muka surat 101 tadi, kita akan nampak di situ berkenaan dengan kehalusan atau ketelitian Imam Bukhari dalam menyusun kitab. Kita akan nampak nanti ketelitian Imam Bukhari dalam menyusun kitab. Kerana itu bila kita orang yang mengaji, dia akan baca sekali hadis ini, sekali aku. Kerana kesemua tajuk tadi, hadis-hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari tadi, dia mempunyai kaitan di antara satu dengan lain. Jadi kita doakan kita dapat habis hadis yang pasal 100 dan 101. Jadi di sini Imam Bukhari dia mulakan babul mustabbani ma qala fa'al al-awwal. Bab pada menyatakan dua orang yang saling memaki hamun, maka dosanya apa yang mereka tuturkan adalah ke atas orang yang pertama memulakannya. Maksudnya apa tuan-tuan? Bab berkenaan al-mustabbani. Mustabbani itu ialah dua orang yang sering memaki hamun. Maksudnya orang pertama kata ya zalim. Orang berkata kan kau sama yo. Itu ngomong pula ya qabih. Zalim itu wahai orang zalim. Orang kedua berkata kau sama macam dia. Kemudian wahai qabih, orang yang keji, orang yang hina, kau ni hina betul. Maka orang yang kedua balik kau pun hina juga. Jadi dua orang yang berkelakuan macam tu, maka dosa ada tak? Ada dosa. Orang pertama kata pada orang yang kedua, wahai orang zalim, kau ni tak guna satu sen. Macam-macam perkataan digunakan. Jadi orang kedua balik. Jadi proses mustabbani tadi, dua orang yang saling memaki hamun tadi, ada dosa tak? Ada. Wahai si zalim, tapi dosa. Berarti dia balik pula. Kau pun zalim juga. Penyangak. Kau pun penyangak juga. Okey. Setiap kalimah dikeluarkan tadi dosa. Jadi dosa itu pergi mana? Orang pertama kata wahai penyangak. Maka yang perbuat penyangak tadi dapat dosa. Yang balih pun dapat dosa. Jadi dosa yang balih tadi, yang juga yang cakap tadi pergi pada siapa? Maka pergi kepada siapa yang mula-mula letakkan istilah penyangak itu. Ataupun wahai ya zalim atau ya qabih, ya sayyid, wahai orang yang buruk, yang jahat. Jadi orang pertama yang cakap dapat dosa. Orang yang kedua balik dosa juga, tapi dosa orang kedua balik tadi, maka kembali balik kepada orang yang pertama tadi. Ini tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya terus langsung sampai terlupa nanti. Dalam bab ini kan Imam Bukhari bawa dalam hadis nombor hadis 3426. Tuan-tuan tengok hadis 426 di sini, tengok 426 kan. Macam mana Imam Bukhari bawa dalam bab mustabbah ni, dia buat hadis berkenaan tawaduk. Kenapa orang mukmin dia kena tawaduk bila bab orang cerca dia? Bila orang cerca kita, kenapa kita kena tawaduk? Kenapa kita tak lawan? Sabarlah. Ialah kerana yang pertamanya kita kena ingat, bila kita lawan, dia kebal kita kali penyangak. Kita pun balik, kau ni tak boleh harap. Kita pun balik, dia pun boleh harap. Bila kita balik tadi, maka sesungguhnya setiap kalimah kita keluarkan itu dosa, tetapi dosa itu pergi kepada orang yang pertama tadi. Jadi bila kita tawaduk kita bukan kerana semata-mata nak rendah diri, tapi kita tak nak dosa orang itu bertambah. Macam tu pergi memang.
Dia bukan saja. Kita tak nak dosa kawan kita tu bertambah. Dia dah bohong kan tak boleh. Ini tawaduk Imam. Sebab tu Imam Bukhari dia buat dalam kitab ini. Mesti ada sifat tawaduk, rendah diri. Sebab bila kita tawaduk nanti, kita sayang, kita tak nak saudara Muslim kita tadi bertambah dosanya. Jadi dalam keadaan marah sekalipun, tuan-tuan, kita lihat bagaimana agama kita mengajar supaya pastikan bahawa orang lain tu tak bertambah dosa. Orang lain tak bertambah dosa dengan sebab balasan kita. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari kepada kita, babul mustabani, bab pada menyatakan dua orang yang saling memaki hama. Jadi kalau macam tu bagaimana keadaannya? Maqala, iaitu ismun, dosa. Maqala, apa yang dikatakan tadi ialah fa'alal awal. Dosa apa dikatakan oleh kedua tadi ialah pada orang yang memulakan maki hama. Jadi kerana itu dalam hidup Muslim kita jangan maki hama orang. Siapa yang memulakan maki hama, maka sesungguhnya orang balik untuk dia. Setiap balasan orang tadi, orang tu buat dosa, tapi dosa orang tu dia tanggung. Macam itulah. Dosa orang tanggung, dosa orang itu dia tanggung. Selagi mana malam ya'tadi, malam ya'tadi. Selagi mana orang yang kita cerca tadi tidak melampaui batas. Maksud melampaui macam mana? Dia katakan ya zalim. Ya zalim kan? Kalau zalim. Orang bodoh balik, kau boleh zalim. Itu tak boleh. Tapi kalau dia balik, kau sama zalim ni. Penyangak apa penyangak jadi dia. Jadi tuan-tuan, kerana itu di sini kalau kita lihat macam mana hadis baginda SAW dan bagaimana Imam Bukhari dia ajar kita tentang berkenaan dengan hidup Muslim ini, kita jangan mulakan apa-apa. Kalau kita balik, maka kita balas setara dengan apa yang orang tersebut kepada kita. Wa in aqabtum faqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kamu nak balik, kamu baliklah macam mana yang kamu diberikan, dicerca ataupun digelarkan dikenakan oleh seseorang tadi. Sama level dia, jangan lebih. Tapi paling baiknya tawaduk. Kenapa paling baik tawaduk? Sebab tawaduk tadi akan menyelamatkan saudara kita daripada semakin banyak dosa kita ditanggung. Bab pada menyatakan dua orang yang saling memaki hamun, maka dosa apa yang mereka tuturkan adalah ke atas orang yang pertama memulakannya. Hadis yang marfu', hadatsana Ibrahim bin Musa, hadatsana Ismail bin Ja'far, qala hadatsana Ala bin Abdul Rahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadiz mazlum. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani, iaitu dua orang yang saling memaki. Dua orang yang saling mengucapkan kata-kata yang buruk kepada saudaranya. Maqala, apa-apa yang diucapkan oleh kedua-duanya, berlakunya membalas tadi, fa'alal badi, adalah ke atas orang yang memulakannya, iaitu dosa-dosanya ke atas orang yang memulakannya, malam ya'tadil mazlum, selama mana orang yang dizalimi tidak melampaui batas. Selama mana orang yang dizalimi tidak melampaui batas. Di sini tuan-tuan, di sini yang kita ngobarkan bahawa bila orang umpat kita sabar, di sini yang dapat pahala tu. Pahala sebab apa? Bila kita tak balik. Bila kita tak balik, dapat pahala di sudut mana? Apabila kita tidak membina dosa baru kepada orang tadi. Malam yang tadi mazlum, selama mana orang yang dizalimi tidak melampaui batas.
cacian ni apa dia? Cacian ni ialah ungkapan yang menjelikan seseorang. Itu cacian. Ungkapan yang memalukan seseorang tadi. Kemudian hadis yang seterusnya, hadis marfu' hadatsana Ahmad bin Isa hadatsana Ibnu Wahab qala akhbarani Amr bin Haris bin Yazid bin Abi Habib an Sinan bin Sa'ad daripada Anas radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mustabani ma qala fa'al al-badi hatta ya'tal mazlum. Hadis daripada Anas daripada Nabi SAW, baginda telah bersabda, dua orang yang sering memaki hamun, maka dosa apa yang diucapkan oleh keduanya adalah ke atas orang yang memulanya, sehingga orang yang dizalimi itu melampaui batas. Pentingnya untuk kita sentiasa berhati-hati dengan mencerca ni tuan-tuan. Kalau kita lihat bagaimana Imam Bukhari, dia bawakan dua hadis yang hampir sama lafaznya, kalimah dia, tapi riwayat daripada guru dia yang lain. Satu diambil daripada Abi Hurairah, satu diambil daripada Anas. Satu diambil daripada gurunya Ahmad, satu diambil daripada gurunya Ibrahim bin Musa. Jadi nak membawakan kepada kita bahawa kau jangan main-main lah nak membawakan orang ni, nak cerca orang ni. Nak cerca orang ni jangan main benda tu, sebab dia akan banyak dia punya kesan-kesannya daripada apa yang kamu katakan. Wallahu a'lam. Kita tengok hadis yang ke-4 45. Ini ada kaitan tuan-tuan hadis ni. Hadis yang ni 425 ni, dia merupakan bab. Ini kehebatan Imam Bukhari dulu ni, cerita ni menurut dia pakai tulis je kan. Apa yang ada je lah. Kalau budak-budak pada Simon tu, kat universiti ke mana-mana pun, pakai tulis je. Dia ada kaitan tuan. Yang ni, hadis yang ni ialah yang boleh menumbuhkan, benda ni yang boleh menumbuhkan caci mencaci. Yang ni, ini yang boleh memadamkan caci mencaci. Cuma Imam Bukhari dia tak sebut yang ni. Maksud kita kena pandai lah. Orang alim nulis kan, dia ingat kita ni alim dia juga. Jadi tengok dia tulis macam mana. Lepas dia letak hadis berkenaan dengan mustabani tadi, caci mencaci, Imam Bukhari bawa pula hadis berkenaan dengan ubat yang boleh, benda yang boleh menumbuhkan sabab, benda yang boleh menumbuhkan hina menghina, cerca mencerca. Apa dia? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadru mal adu. Kamu tahu tak apakah dia adu? Itu pembohongan. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya saja yang mengetahui. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala naqlul hadis min ba'din nas ila ba'd. Iaitu kita menjaja, memindahkan cerita daripada setengah manusia kepada setengah yang lain, liyuksilu bainahum, untuk menimbulkan kerusakan di antara mereka. Hadis ini tuan, kalau bukan dekat masjid ni, memang kita akan lebih terperinci lagi bincangnya. Tapi di masjid kan orang mungkin kita ambil kulit sikit je kan. Hadis itu kalau kita lihat, atadru mal adu, kamu tahu tak siapakah dia pembohong? Sahabat menjawab, Allah Rasulnya mengetahui. Jadi pembohong ni bukan semestinya dia bohong. Tapi pembohong tadi siapa dia? Iaitu orang yang memindahkan cerita
dari persetengah orang pada setengah yang lain dengan tujuan apa? Liyufsidu bainahum, untuk mengkacau bilaukan di antara mereka, untuk bagi tak tentu harap di antara mereka. Itu dikatakan sebagai pembohong. Kita gambarkan, dia tak pembohong, cakap waktu, tapi cakap dia itu menyebabkan kerusakan dalam masyarakat, itu pembohong. Macam tu tak? Apa-apa saja kata yang boleh membawa kerusakan dalam masyarakat, itu pembohongan. Sebab itu kalau kita lihat Yahya Ibn Katsir menyatakan yufsidun nama fis-sa'ah, yufsidun nama fis-sa'ah ma la yufsiduhu sahir fis-salah, akan merosakkan orang yang bawa cerita ni, an-namam ni, iaitu orang yang tukang bawa, yang namam, iaitu orang yang suka menjaja cerita dengan tujuan untuk melakukan kerusakan. Dia akan melakukan kerusakan dalam masa 1 jam saja. Malam yusidu sahir fisa, apa yang tidak mungkin dirusakkan, dihancurkan oleh tukang sihir dalam 1 tahun. Tukang sihir, dia kalau sihirkan orang, dia akan rusakkan orang itu. Sihir pun tak kena macam tu, dia akan sakit setahun baru dia rusak. Sihir ma yufariqu bainal mar'i wa zawji. Sihir ni dia cuma boleh memecahkan di antara suami dan isteri, seseorang dengan seseorang lain. Dia cuma boleh 2 orang je. Sihir dia tak boleh nak pecahkan semua orang. Sihir kan, dia sihirkan orang masjid Bandar Baru Senawang ni, semua jadi tak suka sama sendiri. Tak. Sihir ni dia cuma boleh menemukan, menyampah di antara seorang dengan seorang, 2 saja. Tapi kalau namam, orang yang buat cerita ni, orang yang buat cerita naqlul hadis daripada seorang ke seorang yang lain, pada setengah manusia lain, dengan tujuan untuk melakukan kerosakan, kekacauan sama mereka, dia tak perlukan masa 1 tahun pun, 1 jam cukup. Sebab itu dikatakan setengah ulama, tuan-tuan, dia memasukkan bab berkenaan dengan naqlul hadis ni, pembohongan dalam berita ni. Ulama setengahnya masukkan dalam kitabnya dalam bab sihir. Sihir. Dia setengah ulama bila bincangkan bab berkenaan dengan naqlul hadis ataupun pembawa cerita memindahkan percakapan daripada sebahagian manusia pada sebahagian yang lain dengan tujuan untuk merosakkan sesama mereka. Setengah ulama meletakkan dalam kitab mereka, dalam kitab berkenaan dengan sihir. Sebab kesan orang yang namam ni, orang yang membawa cerita daripada satu orang dengan tujuan untuk merosakkan ni, kesannya lebih besar lagi daripada tukang sihir. Dia boleh merosakkan manusia seluruhnya, menyebabkan mereka tu menjadi tak tentu harap dan benci-benci di antara satu sama lain. Jadi di sini Imam Bukhari sengaja dia bawakan hadis ini. Kenapa tuan-tuan? Tujuannya ialah ini di antara benda yang boleh menumbuhkan sabar, yang boleh menumbuhkan saling memaki hamun sesama manusia, iaitu naqlul hadis. Naqlul hadis, ya. Naqlul hadis di antara satu dengan yang lain. Kalau boleh saya sebut, tuan-tuan minta izin, saya sebut di sini. Di London ada satu kajian. Minta maaf ya kalau ada apa nanti saya bacakan saja. Tujuannya untuk kita ambil pelajaran. Satu pertandingan. Pertandingan itu ialah pertandingan the world biggest league. Pertandingan untuk buat cerita bohong yang boleh dipercayai. Siapa yang dapat buat cerita bohong tapi orang percaya dengan cerita orang itu, maka dia menang. Ada pertandingan juga. Dan satu yang menarik dalam pertandingan itu, 2 jenis manusia yang dia takkan benarkan masuk pertandingan itu. Pertama dia kata ahli politik, yang kedua peguam. Tak boleh masuk pertandingan itu. Sebab dia kata ahli politik ni memang orang dah terror berbohong. Yang kedua, peguam macam tu juga.
dia terlalu berbohong. Kalau dia masuk dia menang. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita lihat tajuk ini memang Imam Bukhari letak pada kita. Sebab memang ngelata dalam masyarakat kita. Kalau kita tak sensitif dengan benda ini, kita akan terjebak dengan perkara ini. Kita akan terjebak dengan perkara ini. Orang politik itu kenapa dia berbohong? Sebab orang percaya. Siapa percaya? Orang yang tak berfikir. Sebab tu orang politik berbohong. Pembohongan ni kalau diulang, akhirnya orang percaya. Bohong, dalam kita percaya. Jadi sebab itu Rasulullah dia letak macam ni, tuan-tuan. Dia letak macam tu. Letak berkenaan dengan naql hadis min ba'din nas ila ba'di. Itu dia punya apa? Sebab yang boleh menimbulkan kepada mustabah. Pada selepas itu, tuan-tuan, kita lihat hadis yang 46, insya-Allah, Bukhari kan. Itulah kan ulama kita ni jauhlah kita ni takkan tengok hadis ni, tengok macam kita tengok khabar lah, tak nampak kita dalam khabar tu lah. Kita nampak khabar pun di khabar lah. Tengok Bukhari dia letak tu lepas hadis tu. Hadis yang 326. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jalla awha ilayya an tawaddu wa la yabghi ba'dukum 'ala ba'd. Hadis daripada dia telah bersabda Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada aku. Ulama bincang tuan-tuan. Inna Allah awha ilayya. Perkataan Allah mewahyukan kepada aku. Ulama bincang dalam bab ini, Allah wahyukan khas kepada Rasulullah. Wahyu ni sama ada Quran ataupun apa-apa saja yang Allah wahyukan pada baginda sallallahu. Tapi dalam bab ini Allah wahyukan khas pada Rasulullah. Inna Allah azza wa jalla auha ilayya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada aku. Dia kata agar kamu saling merendah diri. Agar kamu saling merendah diri, wala yabghi ba'dukum 'ala ba'd. Dan jangan sebahagian daripada kamu menzalimi setengah kamu dengan setengah yang lain. Jangan kamu menzalimi setengah yang kamu setengah yang lain. Jadi tuan-tuan, kita lihat Imam Bukhari ni memantap dalam bab ini. Mustabah ni tadi dia bawakan dia punya masalah, kemudian dia bawakan kepada kita penyelesaian. Dia bawakan kepada masalah dan dia penyelesaian kepada kita. Wallahu a'lam. Kita pindah terus kepada hadis yang dia tak masuk hadis yang tu. Kita pindah sini. Ni dua syaitan. Ini. Jadi orang yang penyok caci itu dalam setan lah. Betul sih. Ustaz cakap setan. Orang penyok caci ni syaitan. Kalau macam bongi yang sapunya malam ni, ya dah fani semua asal ni. Caci ni syaitan tuan-tuan. Tengok saya kata apa. Babul mustabani syaitanani yatahatarani wa yatakazabani. Bab baru menyatakan dua orang yang saling mencela adalah dua syaitan yang saling bercakap memburukkan antara satu lain dan saling berdusta. Babul mustabani. Bab mustabani. Mustabani tadi ialah dua orang yang saling hina menghina. Syaitanani merupakan dua ekor syaitan. Yatahatarani. Yatahatarani maksudnya ialah yatahatara itu saling buruk memburuk. Ataupun yataramayani, saling tuduh menuduh. Ataupun saling bertukar-tukar kata-kata yang buruk. Saling bertukar-tukar kata-kata yang buruk. Wa yatakazabani, dan merupakan dua orang yang saling
mendusta antara satu dengan yang lain. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allah katakan, jangan kamu ikut jejak-jejak syaitan. Jejak syaitan apa dia? Mustabadi, cela, tuan-tuan. Kadang orang agama ni suka kat cela. Orang tak betul mazhab dengan dia orang dah dia label orang cuaca. Jangan label orang kan. Kita semua orang alim tu guru kita, semua ada tu guru kita. Semua guru kita, semua alim. Sebab kita tak nanti masuk ni mustabah ni, cela orang, memburukkan orang. Jadi di sini tentang kerasnya amaran Imam Bukhari kepada kita al-mustabah ni, dua orang yang saling mencela ni disifatkan oleh Imam Bukhari. Dia ambil statement daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, syaitanani, dua ekor syaitan yatahatara. Dia bukan saja syaitan, ini syaitan yang memburuk antara satu dengan lain dan juga berbohong. Biasanya tuan-tuan, seseorang tadi bila dia telah memburukkan satu dengan lain, dengan sendirinya dia akan berbohong. Dia akan bohong. Dia akan keluarkan statement-statement yang bohong. Kerana apa? Kerana telah ada timbul perasaan marah tadi. Jadi sebab itu bila kita rasa marah, yang Allah nasihatkan kepada kita, wa in yanzaghannaka minasyaitan nazghun fasta'iz billah. Apabila engkau ditolak oleh syaitan untuk buat kejahatan oleh Allah, oleh syaitan, maka fasta'iz billah, maka hendaklah engkau meminta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Fussilat. Bila syaitan nak tolak kau buat jahat, kau kena minta lindung kepada Allah Taala. Kenapa tuan-tuan? Kalau boleh saya ulang, bahawa dia benda ni dia akan merosakkan. Orang kata rusakkan amal kan. Rusakkan amal ni maksudnya bukan kita tak semayang. Rusakkan amal tu maksudnya ialah kita beramal, tapi amalan kita tu ke akhirat besok kita tak dapat apa-apa faedah. Semua orang dia ambil. Tu kata orang katakan rusak amal. Engkau jangan bertongkar rusak amal. Rusak amal tu maksudnya bukan kalau rusak amal dia semayang dia puasa. Rusak amal tu kan berarti dia tak beramal, tetapi amalan dia buat itu nanti kebaikannya ke akhirat semua akan diambil oleh orang lain. Dia kata rusak amal. Jadi sebab itu tentang apa yang saya simpulkan di sini, bahawa yang penting kita belajar malam ni, sesungguhnya kita kena hati-hati dengan apa yang kita katakan dan kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberi cadang kepada kita. Kalau kita tak mampu nak nak tahan diri daripada perbuatan-perbuatan cela ni, kita banyakkan kebaikan. Tak perangai macam tu, macam mana keturunan macam tu, soda, maka kita banyakkan sedekah. Apa cadangkan yang tak mampu juga banyak orang minum air. Tengok memberi kecantikan dia, berikan kepada kita cadangan kepada kita. Wallahualam. Minta maaf kalau ada macam kata terkasar bahasa, minta maaf. Seorang Ustaz, hadis 45. Okey, sekarang ni Ustaz, teknologi maklumat Ustaz, handphone, WhatsApp, Facebook, Instagram, SMS, atas tiket perkongsian bersama Ustaz. Cerita belum tentu betul, cerita belum tentu sahih. Kita hantar. Mulut tak cakap tapi jari yang bergerak. Macam mana Ustaz? Ya, ada sedikit. Ada satu kajian Jim Taylor. Dia kata 6 reason why politicians believe they can lie. 7 sebab kenapa orang politik percaya dengan berbohong dia boleh hidup. Macam tu lebih kurang kan. Di antara sebabnya dia bagi 6 sebab. Dia kata sebab yang keempat, dia kata wujudan internet. Wujudan internet sekarang ni kita membiarkan cerita bohong terus disebarkan. Ini tanggungjawab pemerintah lah. Wujudkan internet sejasa internet membiarkan cerita bohong terus disebarkan di kalangan ramai. Walaupun ada cerita benar, tetapi kebanjiran maklumat menyebabkan maklumat benar dan palsu kita tak boleh asingkan mana benar mana salah. Jadi mana orang yang bijak saja dapat membezakan. Jadi sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak ambil berita, kita pasti betul dia punya maklumat. Jangan pantang dapet kan. Saya dengar dekat negeri China tu ada orang kena COVID. Dapet
Tak kali sesuatu sampai pagi tadi sah rumah pun kerja pesan sahabat tak ada sebarang tunggu dia. Pagi tadi baru perform, baru untuk orang. Macam tu kita takut nanti kita ni akan berlaku liuk silu bainahu, akan melakukan kusaran. Dan sebab kalau kita bukan akan berlaku akan berlaku ketakutan. Nak keluar dari buti pun takut. Malaysia Allah Alam. Allah Alam. Aku lupa lihaza. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.